Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni macam biasa Zul akan tunjukkan pergerakan di trending view sebab apa Bitcoin semalam berlaku rejection ataupun adakah ini correction yang kita tunggu-tunggukan untuk di Bitcoin. So ada berlaku huge drop semalam dan drop tu dah pun melepasi beberapa point. Tu nanti Zul akan share kan. Ikutkan semalam Zul ada screenshot sikit untuk apa point yang Zul tunjuk, iaitu ada support Fibonacci dan kuartal arah tujuan market sama ada ke 32 ataupun 41. So nanti Zul akan terangkan di chart. So tanpa buang masa, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So ini adalah Coin Market Cap. So kali ni kita tengok total market cap sedikit drop daripada keseluruhan daripada semalam. Ikutkan semalam berada di 1.4 trilion. So dan pagi ini berada di 1.37 trilion. So berlaku sikit dropping sebanyak 2.2%. Volume agak tinggi iaitu 65 bilion. Kenaikan banyak hampir 1%, 0.6. So meaning kita tengok semalam di daily. Di daily kita akan nampak satu huge candle rate ya, nanti kita akan tunjukkan dan kita akan tunjukkan di chart. So BTC dominant sikit drop daripada 51 ke 50.9, Ethereum masih lagi sama dan 17.5. So harga semasa untuk pagi semalam pada hari ni Bitcoin berada di 35.6 selepas kita berada hampir di 37k. So drop sebanyak 2.44. So jangkakan untuk di altcoin lain juga akan ada drop almost hampir 10%, 5 ke 6%. Kita akan tengok di bawah Ethereum daripada 2k jatuh daripada 1.9, drop hampir 4%. So lain-lain altcoin SRP drop 4%. Solana masih lagi naik 8%. Cardano tak efek banyak. Dogecoin, Tron, Matic masih lagi naik hampir 3%. Chainlink drop hampir 4%. So mostly Aave naik 5%. So mostly semua pergerakan aku kata okay, tak ada yang jatuh 5%, mesti ada sikit lah 5%, 4%, tapi mostly around 5% ke bawah. So let's go kita pergi ke chart kita untuk Bitcoin. Ada menarik yang berlaku. So ini adalah pergerakan chart untuk di daily. So siapa yang nampak di daily, kita dah minggu ni ikutkan hari 2 hari dah. Hari ni adalah hari Rabu. So Isnin Selasa kita dapat red candle. Hari semalam kita dapat pada candle. Ikutkan ni belum close lagi. Kita ada 1 jam ataupun 54 minit lagi daripada currently yang Zul tengah record. Expected untuk ni close. So apa yang Zul monitor semalam adalah yang pergerakan ini yang macam kita cakap. Kita ada rising channel, inilah reversal pattern, dan kita ada juga untuk di daily sebenarnya. Di daily price dah buat iaitu higher high dan lower high. So hari tu juga daripada sini pun price dah buat higher high, price buat RSI buat higher low. So ni kita nampak itulah signal bearish. Sebab tu cakap tu dah panggil correction. Untuk expected kita akan tunggu bilakah next correction kita. So sama ada kita akan naik dulu atau pump atau correction, terpulang kepada market. Tak apa-apa, point sekarang ni adalah bukan good position untuk sebarang entry untuk zone. So untuk itulah untuk di Bitcoin adalah di 4 hours. Kali ni kita tengok ayat ni kita dah breakout support ni. So support ni adalah daripada last low ini to last high ini kita ada quarter support Fibonacci, dan support sini almost breakout. So apa yang tu nak tengok kat sini adalah sekiranya ada bound daripada support ni, dan sekiranya ada bound daripada support ni adalah ini nak tengok ada confirmation untuk dia drop, iaitu last high ini to last low ini. Kemudian kita akan ada resistance. So sebarang kenaikan price ke kawasan bawah resistance ni, kemudian berlaku rejection. So rejection sekiranya yang cantik lah nak tengok price berlaku kenaikan, mungkin hit kawasan ni ataupun almost hit kawasan dalam bawah 0.5 ataupun 0.6. Kawasan ini kemudian berlaku rejection tu one more time breakout yang ni. So kita akan expected price akan drop ke kawasan bawah. So first kita ada key level kawasan ni, kemudian yang kuartal paling yang tu nak ialah price buat reaction dengan trendline putih ni untuk next pump. So expected untuk sikit sideways, mungkin lama pergerakan, kemudian belum pump. So dia akan buat satu lagi bullish signal untuk pergerakan more higher ke atas. So apapun di 4 hours, itu yang Zul expectkan untuk berlaku untuk short term, untuk monitor price. So currently kita akan monitor, kali ni Zul akan tengok aja pergerakan ni, kita wait and see untuk next correction. So next correction Zul akan letak buy position untuk Zul punya next position buy. So untuk di daily macam kita masih lagi ada masa lagi Zul ada target untuk
41K, iaitu yang ni belum complete lagi pergerakan ni, so mungkin lambat sikit kita akan dapat sideway yang sama lama kawasan ni. Sama juga expected kita ada nak gap yang besar kawasan ni, so sama juga tu expectation kan untuk dia akan buat sedikit mungkin gap lama sikit sideway. So ni kan kita dah masuk bulan 11, dah bulan 12, selalunya market akan slow sikit. Bulan 1, bulan 2 mungkin masih slow. Mudah mungkin bulan 2 ke atas mungkin market akan buat start pergerakan ke major resistance sebelum ras rejection, sebelum expected net buran tahun 2025. So ini adalah expected pergerakan untuk secara quarter major ni untuk sampailah tahun 2024. So itu untuk di Bitcoin. So kita pergi ke ruangan komen. Zul, harga berapa pula nak buy AVAX, Link, Solana dan ADA? Kalau aku kata AVAX, Link, Solana, ADA macam akan itu, kalau ikutkan 4 year circle, tahun 23-24 adalah tahun memang sesuai untuk beli berdasarkan 4 year circle. Cuma nanti tu akan cuba tengok berdasarkan chart buy AVAX, Link, Solana. So AVAX kalau ikutkan, kalau tengok AVAX adalah AVAX, inilah AVAX. So AVAX mostly kalau pergerakan macam ni berdasarkan chart adalah most position buy, adalah paling cantik adalah kalau tu nak beli adalah almost dalam kawasan ni lah. So macam juga akan tu Zoom memang pun nak buy di kawasan ni, cuma dana untuk tahun ni dah tak ada. InsyaAllah tahun ni AVAX adalah top 10 tu, so dalam 2024 tu akan buy. So untuk AVAX adalah most paling cantik, iaitu kita dapat lah yang ni daily kalau nak cari position buy adalah macam ni, lower low di price, lower high di RSI untuk di daily. So mostly dah dapat itu. Pernah ada siapa yang buy, tahniah untuk anda. Cuma yang ni untuk pergerakan long term. So untuk long term adalah selagi mana price berada dalam kawasan channel ni adalah consider good position untuk anda letak aku kata position buy untuk long term. So itu untuk di AVAX. Kemudian apapun kenapa tu tak buy lagi macam kan, tak ada modal dah untuk di untuk top 10 sebab apa tahun ni tu dah all in. So tu akan tunggu next modal. InsyaAllah AVAX ni tahun depan tu akan start buy. Tapi kalau tiba-tiba ada rezeki, ada modal lebih, tu akan klik buy. So kalau ikutkan position buy, kalau tanya Zul, Zul nak buy kat mana position? So kawasan inilah Zul akan look for buy. Ataupun tak kisah pun kalau long term, sekali mana price berada dalam kawasan channel ni, Zul akan keep buy untuk long term. So bergantung pada anda lah. Kalau ada modal, tapi ingat pembelian anda tu adalah anda punya risiko sendiri. Zul hanya buat technical analysis untuk tengok kalau anda kata price ini nak currently dengan chart ni Zul buy, memang AVAX memang Zul ada buy pun, atau memang ada Zul holding. So ni adalah position yang Zul tengok untuk buat position buy ataupun letak position buy untuk long term. So itu untuk AVAX. Kemudian tadi apa lagi, Link. So kita akan tengok Link, Chainlink ikutkan dah miss ataupun dah terlepas siapa-siapa macam ikutkan dulu daripada awal tahun itu. Dia akan Chainlink buat sideway ni. Ini adalah pattern, kita panggil pattern falling channel. Falling channel adalah pattern untuk reversal. So price dah drop, dah pun breakout rezeki lah. So ini kena tengokkan secara technical, yang mana price selalu buat reaction yang ni, breakout je akan naik. So dah naik ni, kat mana nak buy? So currently kalau ikut tu akan buy, itu tu dah ada buy kawasan bawah ni. So alhamdulillah dah tengah profit. Cuma next buy tu tak akan buy kat kawasan ni lah. Tu akan tunggu correction. So correction macam mana, tunggu ada RSI dah overbought, stop RSI pun overbought. Kita akan tengok rejection. Rejection tu yang kita tengok adalah untuk di left kita ada support dah $9 ke $9. So sebarang price return dalam kawasan ni yang meletakkan daily RSI oversold dengan stop RSI juga oversold. Dan kita nampak berdasarkan ini, kalau ikutkan short term, kita boleh monitor ada sikit trend line ataupun sama ada trend line yang ini ataupun sedikit trend line yang ini. So kita boleh tengok monitor. Kita akan draw dulu. Ini yang letak kata expectation dulu. Kemudian kita tengok last high. Kalau ikutkan yang ini kita ada, ambil yang ini last high ini, last low, dan kita nampak support kita around dalam, sama juga macam juga tadi, dalam around dalam $11 ke $9. So itulah expectation Zul untuk tengok untuk Link sebarang correction ke kawasan ni. Kalau drop ke kawasan ni dan tu tengok RSI, kemudian semua data tu support untuk next pump, tu akan keep buy. Tu akan itulah position buy tu untuk next position. So Chainlink top 10 tu juga. Kemudian Solana dan ADA. So Solana ada memang top 10. So Solana macam juga akan sama juga macam di Chainlink, price dah naik,
position buy tu dan bawah ni Zul pun ada buy beberapa kali kawasan ni. Kemudian dah berlaku pump, alhamdulillah dah rezeki. So apa yang tunggu adalah net correction. So net correction menunjukkan daripada point ni kalau dia terus naik, biarkan naik, menunjukkan kita bukan nak beli masa price tengah naik, kita nak price masa di support. So untuk expectation untuk di Solana ni price dah naik. So apa yang kita nak secara teknikal adalah kita perlu tunggu correction. So correction sama juga ada trend line dah ni. Kemudian kalau ikutkan ni last pump dia adalah ni, last low, last high, dah draw ni pun expected. So kalau ikutkan daripada kawasan ni, current kita punya kalau dah tak ada bound daripada kawasan ni, terus berlaku correction. Tu correction dalam hampir dalam kawasan dalam box kuning juga sama, masih lagi sama, iaitu dalam kawasan base ni. So meaning expectation untuk di Solana sekiranya berlaku sebarang rejection drop ke kawasan dalam box ini adalah consider good position untuk siapa-siapa tengok untuk buy. So even tu pun akan buy juga sekiranya ada modal lah. Sebab apa, currently tahun 4 tu akan keep BCA untuk top 10. So Solana ini adalah position yang Zul tengok untuk buat position buy. So sini dapat Zul akan expectation Zul akan buat sikit pembelian, dan kalau ada pembelian silakan Zul akan sharekan dalam Discord channel. So dalam Discord channel memang kalau Zul beli memang Zul akan sharekan untuk position. So siapa nak follow itu terserah kepada masing-masing, tapi juga risiko itu ada risiko anda sendiri. Zul buat analisis ni adalah untuk Zul sendiri pun. Zul kata nak tengok position buy. So itu untuk di Solana. Kemudian next comment Cardano tadi lupa, ada Cardano. So Cardano adalah top 3 top 3 coin tu selepas Ethereum, selepas Bitcoin dan Ethereum. So Cardano sudah all in, cuma je average tu masih tinggi lagi 82 sen. Sebab apa dulu tu punya average tinggi lah dalam 1.5 1.8. So currently price dah drop, sudah all in itu dah ada hampir dah 2000 coin lebih untuk di Cardano. So currently tu ada buy tu all in di kawasan ni dah dapat. So next tahun depan tu akan keep DCA untuk selagi mana price berada dalam range dalam kawasan ni, selagi mana average tu tinggi, tu akan keep DCA untuk reducekan tu punya average ke bawah. So Cardano ni tu ada target omah lah untuk 50 sen ke bawah, tapi pun yang ni tak lama, soon later kita dah breakout ni, kita ada satu channel. So meaning selagi mana price berada dalam kawasan base, kalau kita tengok kawasan ni kita ada sikit base dan kita dah create satu base. So untuk Cardano, whatever dalam price ini adalah consider good untuk long term position buy untuk anda holding 25. Cumanya yang ni kita dapat channel ni, so sebarang ikutkan ni dah naik. So kalau ikutkan RSI pun dah overbought, so kita nak tengok adalah rejection sikit ataupun kembali balik retest sedikit, iaitu sama ada last low, last high, kita akan return balik dalam kawasan almost support dalam kawasan ni. So ini adalah kata Fibonacci punya support. So ini kita tengok sekiranya price itu berjaya sampai ke kawasan ni, kemudian kalau dia letak RSI oversold, kemudian kita ada bullish, kita expected kita boleh buat satu trend line. So ini expected daripada ni kita boleh breakout yang mana expectation untuk breakout channel ni, dan channel ni tengoklah sama ada di hyper pump ataupun slowly pump. Tapi ikutkan untuk more long term, price akan keep buat higher high. So sama ada kita sideways. Untuk Cardano selalunya dia akan sideways lama sikit lah. So sama juga expected kalau sideways dalam kawasan ni lama, so ini ada peluang untuk Zul untuk reducekan Zul punya average. Zul akan keep buy dalam kawasan around ni untuk kuartal turunkan Zul punya average. Tapi untuk short term currently untuk tengok adalah sebarang kuartal short term position adalah Zul nak tengok rejection daripada point ini ke kawasan support ni. Kemudian support ni kalau kita tengok nanti, kalau ada bullish, ada signal expected with the bump, kita expected daripada point lah. So kalau ikutkan line ni kita ada nampak support channel, channel pula resistance, support dan quarter resistance. So dah breakout, tu expected breakout retest sebelum next movement pergerakan ke atas. So itu untuk di Cardano. Next comment, so tolong review Spice, dah hyper tu Spice. Azhar tengok sikit semalam Spice so buat dekat Gate.io ataupun Bitget kot. Bukan. Yes, Bitget. So apa yang berlaku semalam ni? So semalam adalah berlaku kenaikan, kemudian berlaku drop. So ikutkan yes ada kenaikan untuk 2-3 hari lepas berlaku kenaikan drastik daripada point ni, naik dengan drastik. Kemudian satu hari semalam ni berlaku rejection, dan rejection itu kan macam juga kan ada draw support ni, last high daripada last low, dia start pump ke high yang tinggi ni. Kemudian betul lah kita dapat satu candle je terus touch support ni. So ini apa yang berlaku currently, kita akan monitor untuk sponge ni. Untuk expectation price dia akan kita tengok support ni strong atau tidak. So kita ada support, so kali kita boleh draw resistance last high
last low untuk candle ni 2 candle je, kemudian kita boleh dapat bulk resistance. So sekiranya price quarter push ni secara teknikalnya price ini boleh kata bump ataupun buat reaction dengan support dan resistance ni. So meaning apa berlaku, kita nampak expectation price ni sedang buat pergerakan bullish iaitu base bullish. Aku ada expect untuk price more higher ke atas. So meaning sebarang price touch support ni adalah consider good position untuk siapa-siapa tengok untuk position buy untuk long term. So even kalau Zul nak buy sponge ni, Zul tak buy sekarang, Zul akan tunggu untuk kata price itu buat sedikit lagi reaction untuk RSI. So kalau expected price boleh bermain dalam kawasan ni dan price drop dalam kawasan support ni, stay dalam kawasan support ni dengan RSI oversold di daily, so itu adalah signal yang cantik untuk Zul masuk position buy untuk long term. So itu sekiranya Zul nak buy coin ni lah. So kalau anda tanya pendapat Zul, itulah position yang Zul nak tengok position buy untuk long term. Kemudian untuk di kemudian kalau ikutkan secara technical, ini adalah Zul tengokkan sekiranya breakout resistance ni kita akan more higher ke atas. So secara technicalnya pergerakan ni nampak bullish, more expectation untuk buat sideways sebelum next pump ke atas. So itu untuk this punch. Next comment, salah betul, coin Gala Sandbox boleh pergi mana sampai USDT tu. Gala dan Sandbox tu dah all in untuk tahun ni. Tu akan tengok tu ada almost 1000 lebih coin setiap satu coin tu. So mana alhamdulillah dah dalam profit. Sebenarnya average tu berada 42 sen. Tu sikit drop, malah hari ni drop sikit lah. Tapi apapun tu ada monitor satu huge channel ni. So huge channel ni adalah reversal untuk mana. So tengoklah rezeki tu kalau breakout huge pump, so dia akan profit. Tapi soon later dia akan profit juga. So kita tengok target untuk 2026 tu ada target ni, iaitu kita tengok 25 kat sini, 20 Julai 26. So dia expected untuk 1.6 dan expected untuk dalam $13. So dalam almost $10 lah untuk mana. Itulah secara teknikalnya realistik. Kita ada trend line, kita ada Fibonacci. So dalam almost dalam $13. So untuk di sandbox sedikit tinggi. Sandbox sama juga sudah buy all in di kawasan bawah ni. So kita ada channel ni kita juga kalau breakout ni jauh lagi, sebab tu all in kawasan ni sebab apa, ada kawasan base dah ada 1000 lebih. So position currently average zone berada di 43 sen. So untuk di sandbox sekiranya dapat breakout channel start pump dan mula breakout kita punya bulk resistance. So targetnya adalah ikutkan tahun kita 1.6 price must be hit. Kalau breakout yang ni adalah dalam $13. Kemudian kalau ikutkan Julai 26, kita tengok more than 4.2, expected 4.2 dalam 34. So $34 maximum thresh untuk sandbox. So as the expectation boleh sampai around dalam $30 untuk tahun 2025. So itu yang Zul expectation kan untuk di sandbox. Kemudian next comment, pantau spy nampak big movement tu. Yes, ada movement dan macam tu cakap tadi. Tu tengok dengan spy nampak macam nak fly lagi. Ramai tengok spy sebenarnya 1, 2, 3. Tu ramai yang monitor spy tu. Kalau ada position tu tak pasti kau ni kau apa. Tu kalau macam cakap tadi, kalau Zul nak buy, Zul akan tunggu position macam tu. Kalau anda dah ada hold position, contoh anda dah ada hold buy di bawah itu, so dengan signal apa yang dapat, jadi apa yang buat technical analysis lagi, anda boleh hold lah. Sebab apa, expectation ada net lagi pump. So boleh tengok lagi, boleh tunggu untuk net quarter position, quarter signal untuk buy, untuk expectation more quarter asset yang anda boleh buy untuk long term. Minta tengokkan soft USDT, soft ULDT, SOLVEUSDT, soft ULDT. Kita akan tengokkan kat mana. Zul pernah buat review, macam tak pernah buat je. Okey, pernah buat di KuCoin. So harga opening kita tahu di kawasan 5 sen ataupun 6 sen. So apa yang tengok adalah kita buat tengah reaction dengan channel ni. So channel ni tengah buat reaction, tapi ikutkan kita ada satu yang ni lah. So yang ni mengganggu sikit. So channel ni mungkin kita perlu draw yang lagi besar sebenarnya. Kita akan cuba kan nak buat satu je high ini, tu high ini kita akan draw sampai bawah, kita akan buat reaction dengan ni. So ini kita nampak satu lagi channel. So ini kita nampak channel yang lebih agresif, yang besar lagi. So ini lebih kuarter data dia kalau breakout tu kita almost, kalau ikutkan untuk di soft ni kita okay, kita nampak ni cuba breakout yang besar ni. Mungkin kita boleh delete yang ni pun boleh juga, tapi boleh nak monitor yang ni sama the expectation. Kalau ada breakout yang besar ni, dia akan buat reaction dengan ni juga. So kita akan monitor dua ni. So apa yang berlaku adalah kita tengok daripada point ini, kita tengok
breakout yang ni. Channel yang breakout ni kita tengok sama ada dia buat huge pump atau tidak. Seperti kalau dapat breakout ni, kalau dapat buat reaction dengan kawasan 6 sen, harga opening sendiri dah berlaku reaction yang boleh swing low to swing high dan support. Itu yang kita nak. Buat support ni expected untuk letakkan daily oversold balik. So meaning kita akan nampak huge opportunity untuk dia breakout balik 6 sen, kemudian more higher ke atas. So itu untuk di soft ni, dah sekiranya daya above 6 sen balik. So position anda kat sini. So kalau secara technical nak tengok kuartal, kalau Zul nak buy kuartal coin soft ni, kat mana position yang Zul nak tengok adalah kau yang ni. So yang ini Zul nak aku take risk position tu. Walaupun harga below opening, so consider harga murah boleh lah. Ya, Zul akan invest duit expected boleh loss. Dan Zul tengok kuartal rezeki pula. Kalau pump dapat signal macam ni, meaning Zul tahu pembelian Zul boleh holding untuk more hold long term. Tapi kalau pernah naik, kemudian drop below opening, so meaning expected kuartal position tu boleh close. Ataupun kita biarkan saja. Sebab apa, kita dah biar kata duit tu kita expected boleh loss. So kita tengoklah rezeki, mungkin dia boleh naik balik atau tidak. Tu perlu sedikit kajian fundamental, tapi technical pun dah beritahu sama ada strong atau tidak pergerakan ni. So itulah untuk soft. So net kita perlu tunggu net semua. Tapi kalau ikutkan net position, inilah consider boleh buat quarter decision untuk anda letak high risk position untuk long term. Itu untuk soft. Kemudian mantap. Okey, itu aja. So semalam tu ada nampak satu message, satu dah high pun. Dia kata high pun dia kat dia punya channel ni lebih kepada buy signal. So ingat, segala technical analysis yang Zul buat bukan untuk buy untuk anda buy ataupun tidak. Menjadikan segala position ni anda tanya pendapat Zul. Contoh tadi untuk soft, untuk di sponge kat mana nak buy, kat dana mana nak buy. So Zul letakkan diri Zul daripada dengan anda. So secara technical macam juga tadi contoh, macam di sandbox ke mana ke, contoh juga anda tanya sandbox nak buy ke mana. So Zul akan buat ini adalah berdasarkan Zul. So ini menunjukkan berdasarkan teknik Zul, dan sekiranya Zul nak buy, Zul akan buy dari kawasan ni. Sama anda buy atau tidak dengan analisis Zul, itu terpulang kepada anda. Sebab apa, setiap kali Zul punya video di link bawah tu dah letakkan segala ini adalah hanya sekadar untuk Zul share apa yang Zul nak buy, apa yang Zul, kat mana Zul nak buy, sekiranya Zul nak buy kawan tu. Kalau anda nak guna sebagai signal, terpulang kepada anda. Dia akan, itu adalah risiko anda. Zul tak saran korang nak buy, bukan Zul suruh anda buy kat sini. Ini adalah kuasa secara teknikal. So kalau Zul nak buy, memang Zul akan buy kawasan ni. Sama anda dah follow atau tidak, itu terpulang kepada anda. Sebab apa, semalam adalah sedikit-sedikit ugutan di channel di ruang komen. Tapi biarkan saja. Sebab apa, saya akan daripada awal dia punya channel ni adalah lebih kepada teknikal. Sebab apa, Zul nak buy kat mana, coin apa yang Zul buy. So kalau anda tanya pendapat Zul, yes, Zul boleh dia tandangkan pendapat Zul dengan apa yang ilmu yang Zul ada sikit membaca teknikal. So kalau anda tanya as a good, anda boleh ambil decision. Tunjukkan decision tu atas anda sendiri. So Zul hanya buat teknikal. Even teknikal pun tak ada sebarang teknikal boleh mengatakan 100% price tu akan bounce. Even kita dapat sebullish signal macam ni pun kita boleh jagakan, tapi berdasarkan history percentage untuk dia kata bounce ataupun kata pump daripada kawasan ni adalah tinggi. Sebab apa, normally technical mengatakan ini adalah high possibility untuk price bullish untuk more higher ke atas. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So apapun, sekiranya anda berminat untuk tengok coin anda, untuk tengok buat analisis untuk anda, type saja di ruangan komen. InsyaAllah next pagi Zul akan buat lagi. So apapun, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda di review. Assalamualaikum. Bye bye.